Selamat sejahtera Puan Nur Faizah. Hari ini, kumpulan kami ingin membentangkan tajuk Aspirasi Pendidikan Negara dan Pembentukan Sosial Guru dalam Kod Khusus GPPP 1092. Kumpulan kami mempunyai 3 ahli kumpulan iaitu saya, Tan Jesros, Irsyad dan Ashma. Kami adalah dari kelas PPISMP Music B. Saya memulakan pembentangan saya pada hari ini. Apakah itu aspirasi sistem pendidikan? Pengertian aspirasi adalah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Dalam pengertian yang lain, aspirasi adalah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa depan. Definisi aspirasi adalah keinginan dan harapan individu akan suatu prestasi atau suatu keberhasilan. Dalam sistem pendidikan negara kita, yang merujuk kepada elemen yang terdapat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu PPPM dari tahun 2013 hingga tahun 2025, iaitu aspirasi pendidikan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah dirangka dengan tujuan untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia yang merangkumi aspek akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Keberhasilan yang ditetapkan ini adalah selari dengan aspirasi yang turut disuarakan dan ditetapkan oleh sistem pendidikan berprestasi tinggi yang lain. Tindakan bagi merealisasikan 5 aspirasi berkenaan adalah sangat penting. Sekarang, saya ingin membentangkan elemen aspirasi pendidikan iaitu elemen kualiti dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Marilah kita lihat apakah itu definisi kualiti. Kualiti adalah keseluruhan ciri-ciri dan sifat-sifat sesuatu produk atau perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak yang dinyatakan atau yang tersirat. Antara contoh ciri-ciri kualiti bagi sesuatu perkhidmatan adalah seperti keselesihan, kesopanan, kecekapan, keberkesanan, jujur, kebolehpercayaan, cepat, responsif dan keselamatan. Ini merujuklah keseluruhan ciri-ciri dalam elemen kualiti. Elemen pertama aspirasi pendidikan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia adalah elemen kualiti. Semua kanak-kanak berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan sestanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Guru-guru harus meningkatkan ilmu pengetahuan diri sendiri agar dapat mengajar murid-murid di sekolah. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas mengikut pengukuran TIMSS iaitu TIMSS dan PISA iaitu PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang. TIMSS dan PISA menguji bacaan, matematik dan sains sahaja. Pentadbiran tambahan yang menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimaksudkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa. Dalam elemen kualiti, sistem pendidikan Malaysia, tuntuan utama banyak diberi ke atas pembangunan akademik pelajar. Pengembangan ilmu pengetahuan
mesti mendapat perhatian sewajarnya. Kerana dalam sistem penilaian kebangsaan terdapat mencemak dan standard kebangsaan. Walaupun pengembangan ilmu diberi penekaan, namun faktor kualiti jarang sekali diperkatakan dan dipraktikkan. Pengurusan sekolah sering mendengar dan memperkatakan tentang masalah kualiti, tetapi usaha serta pengalaman kualiti masih samar dan tidak begitu jelas kepada mereka. Sekolah sebagai institusi pendidikan mempunyai strategi sendiri dalam meningkatkan kualiti dalaman dan luaran sosial guru. Guru-guru di sekolah mesti dipandang mulia oleh masyarakat luar dan ibu bapa kerana dengan sistem pendidikan yang berkesan mampu melahirkan seorang pelajar yang berkualiti dan berketerampilan. Sebagai contoh, banyak usaha-usaha telah dibuat untuk meningkatkan kualiti dalam sosial guru cemerlang di sesebuah sekolah. Konsep sekolah berkualiti iaitu Total Quality Management (TQM), The Good High School, Pergerakan Pembalikan Sekolah, School Improvement Movement dan Penggerakan Sekolah Efektif telah dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Pada tahun 80-an pula, sektor awam pula telah memperkenalkan konsep kumpulan meningkatkan mutu kerja iaitu KMK. Pihak kerajaan juga telah memutuskan supaya agensi-agensi kerajaan mengamalkan satu sistem pengurusan kualiti yang universal dan berlandaskan kepada standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Unit Kemajuan Tadbiran Awam Malaysia iaitu MAMPU telah mengeluarkan garis panduan kepada agensi-agensi kerajaan untuk melaksanakan sistem kualiti yang baru diperkenaan. Penganan itu ada untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sektor awam. Sistem kualiti tersebut menekankan prinsip-prinsip dan ciri-ciri seperti berikut, iaitu pencegahan dan bukan mengatasi masalah setelah ia berlaku. Kedua, kajian semula yang berterusan ke atas proses-proses yang kritikal dan membuat tindakan pembetulan. Ketiga, mewujudkan cara bekerja yang konsisten dan menepati prinsip-prinsip betul pertama sekali dan setiap kali. Semua kerja adalah berasaskan kepada dasar dan prosedur yang didokumentkan dan mementingkan penyimpanan rekod kualiti untuk membuktikan tindakan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan kenyataan tersebut, sekiranya setiap agensi kerajaan dan sekolah melaksanakan sistem kualiti, maka akan wujud kualiti menyeluruh yang menggabungkan pembangunan individu, pembangunan ilmu dan pembangunan organisasi yang dijamin dan dimantapkan dalam satu sistem yang difahami oleh semua warga sekolah dan masyarakat. Akhir sekali, saya akan membuat satu kesimpulan terhadap elemen aspirasi pendidikan iaitu elemen kualiti dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Elemen kualiti memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan sosial guru cemerlang di sesuatu organisasi atau institusi pendidikan. Komitmen yang tinggi
daripada semua staf atau kaki tangan perlu diwujudkan. Guru yang mempunyai sasya cemerlang akan memahami tentang kepentingan kualiti dalam sesebuah sekolah. Maka, setiap guru perlu diberi pendedahan dan kefahaman tentang kualiti. Latihan yang hendak diberi kepada setiap guru mestilah menyeluruh untuk pembentukan sasya guru cemerlang di sesebuah sekolah. Ini sahaja kesimpulan untuk saya. Ini sahaja pembincangan saya pada hari ini. Sekarang saya akan memberikan kepada Irsyad untuk membentangkan tentang elemen perpaduan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad Irfan bin Amir daripada kelas Muzik B, akan meneruskan pembentangan iaitu satu daripada 5 aspirasi sistem pendidikan negara, iaitu perpaduan. Baiklah, seperti yang kita tahu, Malaysia ini negara yang dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum. Selain itu, kaya dengan keunikan yang pelbagai. Sebab apa? Sebelum mereka ni kita tahu yang mana tanah Melayu ni merupakan salah satu tempat perdagangan yang hebat. Jadi ramai orang yang daripada luar negara datang ke sini untuk berdagang. Sebab itulah negara kita Malaysia sekarang mempunyai kaum yang pelbagai. Jadi sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara, dan itulah salah satu sebab utama mengapa Malaysia boleh berdiri sampai sekarang. Sebab walaupun kita mempunyai kaum yang pelbagai dengan etnik yang bermacam, negara yang pelbagai, agama yang pelbagai dan sebagainya. Jadi apa kaitannya perpaduan ini dengan pendidikan negara, sistem pendidikan negara? Jadi sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat, kerana kebanyakan orang ataupun murid atau pelajar akan menghabiskan masa mereka lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia daripada 7 tahun hingga ke 17 tahun. Itu pun secara formal lah. Kalau secara tidak formal, mungkin ada yang daripada tadika dan yang sambung pengajian selepas mereka berumur 17 tahun. Jadi daripada sekolah inilah tempat yang terbaik untuk kita didikkan anak generasi yang seterusnya untuk membentuk perpaduan yang lebih rapat, yang lebih hebatlah dalam perpaduan ni. Jadi melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang, sosioekonomi, agama dan juga etnik yang pelbagai, murid-murid ini dapat belajar macam mana nak memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian yang ada di antara mereka. Mungkin contohnya macam ada pelajar yang mungkin mengalami masalah kewangan ataupun masalah keluarga dan juga mempunyai adat dan budaya yang pelbagai. Jadi mereka boleh berkongsi sesama mereka, sekaligus perkara ini akan meningkatkan lagi perpaduan dan ikatan persahabatan antara mereka. Sebab itulah perpaduan ini boleh terbentuk bukan sahaja ketika mereka berada di sekolah, dan nilai ini akan dipupuk dan boleh dibawa oleh mereka sehingga mereka meningkat dewasa nanti. Jadi melalui perkongsian nilai seperti inilah, perkongsian nilai, pengalaman dan juga menghargai kepelbagaian akan mewujudkan kesefahaman tolak ansur antara satu sama lain. Dan dengan kesefahaman inilah apa ukhuwah yang mereka telah bina itu akan terbina dan terjalin dengan menjalin perpaduan. Seterusnya membentuk identiti nasional. Jadi kita boleh nampaklah macam mana pentingnya memupuk perpaduan dalam bidang kepada murid-murid di sekolah ini. Berkata patah, kalau nak meluntar buluh biarlah dari rebungnya. Jadi seterusnya, perpaduan juga merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam konteks sosial di Malaysia ini. Okey. Walaupun macam kita tahulah, Malaysia ni penuh dengan Malaysia unit ini kaya dengan kepelbagaian. Jadi perpaduan inilah menjadi komponen agar mereka, walaupun kita mempunyai kaum Melayu, Cina, India, Kadasan, Bidayuh, kita boleh bersatu atas dalam nama Malaysia. Jadi perpaduan jugalah yang akan menjadi faktor utama dalam merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu yang seimbang
dan harmoni seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK. Maka dari sini kita dapat lihatlah macam mana pentingnya perpaduan ini dipupuk walaupun sekecil apa pun. Sebab apa? Perpaduan inilah yang suatu hari nanti akan membentuk negara yang lebih harmoni dan lebih ke depanlah, ke hadapan. Maka dengan itu saya daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ajmal Wafi bin Saharudin dari kelas Muzik B. Hari ini saya akan meneruskan pembentangan brosur di bawah yang bertajuk Sasiah Guru. Profesyen perguruan adalah antara sebuah pekerjaan yang penting dalam proses pembangunan manusia, masyarakat dan negara. Selain itu, profesyen perguruan amatlah dipandang tinggi oleh masyarakat. Mereka ini perlu memimpin generasi yang akan meneraju negara kita di masa hadapan. Sebelum membentuk sasiah pelajar, guru terlebih dahulu perlu mempunyai sasiah yang baik untuk dicontohi oleh pelajar mereka. Antara sasiah yang terdapat di sini ialah berakhlak mulia. Apa yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berakhlak mulia ialah guru tersebut teguh dengan pegangan agamanya dan mempunyai nilai rohani yang tinggi dalam kehidupan sehariannya. Selain itu, seorang guru yang berakhlak mulia adalah guru yang mempunyai integriti yang tinggi di samping mematuhi nilai etika perguruan. Guru yang mempunyai sifat sabar, adil, berbudi bahasa merupakan guru yang berakhlak mulia dan layak menjadi contoh kepada pelajar. Selain itu, kesabaran juga menjadi aspek penting untuk menjadi seorang guru yang berakhlak mulia. Hal ini kerana terdapat situasi di mana guru perlu mempunyai toleransi di antara pelajar. Sebagai contoh, ketika memarahi pelajar, guru perlulah bertindak waras dan tidak melampaui batas yang dapat menimbulkan masalah. Guru wajarlah dihormati, bukan ditakuti. Pelajar akan berasa dihargai jika guru sering berdamping dan menasihati mereka. Guru juga perlu berlaku adil dan tidak memberi layanan yang berbeza-beza terhadap pelajarnya. Okey. Nilai yang seterusnya ialah bertanggungjawab dan amanah. Seorang guru perlulah menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada mereka. Guru juga bertanggungjawab terhadap masalah disiplin, masalah kedatangan, kelakuan dan budi pekerti pelajar. Seorang guru itu perlulah melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan sentiasa memastikan tugas dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Hal ini kerana guru merupakan orang yang paling bertanggungjawab selepas ibu bapa dalam memberi didikan pedoman dan bimbingan terhadap anak-anak bangsa. Apa yang dapat dilihat ialah guru yang bertanggungjawab akan menepati masa untuk masuk ke kelas melaksanakan pengajaran sebagaimana yang sepatutnya, mengamalkan nilai-nilai murni sebagaimana dianjurkan oleh murid serta tidak menyalahgunakan kuasa dan kedudukan yang dipegangnya. Guru yang bertanggungjawab dan amanah tidak akan cuai dalam pengurusan masa dengan tidak menggunakan masa pejabat untuk kegunaan peribadi. Selain itu, nilai yang perlu ada sebagai seorang guru yang cemerlang ialah seorang yang penyayang. Penyayang membawa maksud perbuatan atau perlakuan menyayangi, mengasihi dan bersifat belas kasihan serta menghormati orang lain. Ini bermakna guru penyayang adalah seorang yang memiliki sifat kepedulian, concern terhadap setiap perkara yang berkaitan dengan muridnya, dengan cara mengamalkan
nilai kasih sayang, bersikap mesra, mengambil berat, berbudi bahasa, saling menghormati, sentiasa ceria, prihatin dan sabar. Guru itu juga akan sentiasa menjaga kebajikan murid dengan membina hubungan mesra antara guru dengan pelajar. Pelajar yang rasa disayangi akan memberikan tumpuan pada pembelajaran kerana kasih sayang ialah elemen yang penting dalam perkembangan sasiah dan emosi seseorang pelajar. Selain itu, guru yang penyayang dapat mewujudkan persekitaran yang kondusif dan mengurangkan masalah disiplin pelajar. Hal ini akan menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih ceria dan seronok. Konsep guru penyayang bukan setakat di sekolah sahaja, tetapi ia diperluas kepada amalan berkunjung ke rumah murid atau ke tempat berkumpulnya pelajar yang penting sekolah. Akhir sekali ialah nilai dedikasi. Guru yang berdedikasi sentiasa ikhlas dan sabar ketika mengajar dan membuat persiapan dalam semua aspek. Guru yang cemerlang mempunyai sikap dedikasi yang tinggi dan komited terhadap tugasnya sebagai seorang pendidik. Seorang guru yang berdedikasi tidak akan melihat tugas mendidik, mengajar dan mengurus sebagai satu beban, sebaliknya sentiasa bersedia untuk menjalankan tugas. Selain itu, guru yang berdedikasi juga sentiasa membuat persediaan rapi dalam aspek sama ada dalam pengajaran maupun melaksanakan tugas pengurusan dan aktiviti di sekolah. Kesimpulannya, seorang guru perlulah mempunyai sasiah guru yang baik agar dapat menjadi teladan kepada pelajarnya. Seterusnya, pembentukan sasiah profesional guru. Bagaimana elemen tersebut dapat menyumbang kepada pembentukan sasiah guru? Okey, dalam elemen kualiti, guru berperanan untuk mendidik generasi muda serta melahirkan individu yang seimbang dan harmonis supaya dapat menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara. Bagi elemen perpaduan, guru bertanggungjawab memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Guru mempunyai tanggungjawab sebagai ahli masyarakat yang melahirkan masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin, selaras dengan hasrat dan aspirasi negara kita agar menyumbang kepada pembangunan negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.